para fuqaha, kalau kita tengok kebanyakan ataupun kita boleh kata rata-rata kitab fiqh mereka memulakan kitab fiqh mereka dengan kitab taharah, kitab yang membicarakan tentang bersuci. Kenapa para fuqaha membuat hal sedemikian? Kenapa tidak dimulakan dengan kitab jinayat sebagai contoh? Kenapa tak dimulakan dengan kitab muamalat sebagai contoh? Kenapa sedemikian? Maka jawapannya adalah disebabkan para fuqaha mereka membuat kitab, mereka memulakan dengan kitab ahkam ataupun kitab taharah kerana melihat kepada tujuan penciptaan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi tujuan asal penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ibadah yang paling mulia di dalam Islam adalah salat. Ibadah yang paling mulia di dalam Islam adalah salat. Kita tengok di dalam rukun Islam, setelah syahadatain, setelah mengucap dua kalimah syahadah, terus rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Kesemua para ulama sepakat susunan rukun Islam tu pertama syahadatain, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Sepakat kesemua para ulama perkara itu merupakan ikut turutan dia. Cuma yang khilafnya yang keempat dan yang kelima. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji, ataupun haji puasa dulu. Ataupun haji dulu kemudian baru puasa, ataupun puasa dulu baru haji. Itu ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi tiga susunan yang awal, iaitu mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, kesemua para ulama setuju, sepakat susunannya sedemikian, menunjukkan selepas dua kalimah syahadah maka perkara yang paling penting sekali di dalam Islam adalah menunaikan salat. Oleh kerana menunaikan salat merupakan ibadah yang paling penting dan manusia ini dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala taharah itu pula merupakan salah satu daripada perkara yang terpenting di dalam salat, maka majoriti para ulama memulakan kitab taharah berbanding yang lain. Berbeza dengan, saya sebut majoriti kerana ada juga di kalangan ulama yang melewatkan kitab taharah, seperti antaranya Imam Malik rahimahullah di dalam kitab Muwatta beliau tidak memulakan dengan kitab taharah, sebaliknya beliau memulakan dengan bab berkaitan dengan wuqutus salah ataupun awqatus salah. Imam Malik menggunakan, kata silap saya, Imam Malik menggunakan perkataan wuqutus salah, bab membicarakan tentang waktu-waktu salat. Imam Malik dalam Muwatta berbeza dengan majoriti ulama lain yang memulakan kitab fiqh mereka, tajuk fiqh mereka dengan kitab taharah, di mana Imam Malik memulakan dengan bab yang berkaitan dengan waktu salat. Dan apabila Imam Malik melakukan hal sedemikian, menyebabkan para fuqaha melihat, para fuqaha memahami perbuatan Imam Malik itu ada maksud dia, di mana kata mereka, para fuqaha dahulu salaf, apabila mereka menulis kitab, mereka bukan sahaja-saja letak kitab taharah, kemudian kitab awqatus salah, kemudian terus pergi kepada bab salat, zakat dan seumpamanya. Bukan sengaja, bukan benda tu buat secara tidak sengaja, melainkan semua yang disusun oleh para fuqaha di dalam kitab mereka ada maksud yang dikehendaki. Lalu para ulama kemudian cuba selidik, cuba kaji, mereka mendapati, mereka mengatakan, menunjukkan perkara itu lebih utama. Al-awwaliyah lahu dakhal fil awlawiyah. Begitu. Al-awwaliyah, sesuatu perkara yang diletakkan sebagai perkara yang awal berbanding yang lain, padanya ada unsur keutamaan. Apabila Imam Malik rahimahullah meletakkan dalam kitab Muwatta beliau kitab ataupun bab berkaitan dengan wuqutus salah, waktu-waktu salat, kata para ulama menunjukkan pada sisi Imam Malik mendahulukan waktu salat lebih penting daripada taharah. Apa maksud dia? Sebagai contoh, seseorang dia kelewatan, dia lewat, katalah dia solat subuh, dia terlewat bangun, waktu yang masih ada pada dia katakan lebih kurang dalam 5 minit sahaja sebagai contoh, ataupun katalah 5 minit. Kalau dia berwuduk, dia akan menunaikan salat subuh di luar waktu. Kalau dia tak berwuduk, dia boleh tunaikan salat subuh di dalam waktu subuh.
Jadi dikata mereka di sisi Imam Malik, kalau kita melihat kepada susunan bab oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta', kita boleh mengatakan di sisi Imam Malik beliau berpandangan orang yang seperti itu tidak perlu bertaharah, sebaliknya dia terus menunaikan salat tanpa wuduk, kerana mendahulukan menunaikan salat di dalam waktu lebih utama berbanding mengambil wuduk, salat dalam keadaan berwuduk tetapi di luar waktu. Itu maksud perkataan mereka al-awwaliyah lahu dakhal fil awlawiyah. Peletakan bab yang awal memiliki peranan dalam berkaitan hukum al-awlawiyah, hukum keutamaan. Akan tetapi seperti yang saya sebut di awal tadi, majoriti para ulama memulakan fiqh dengan bab-bab fiqh dengan kitab at-taharah. Baik, kata penulis